Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so untuk PTPR hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu subtopik 4.2 arus arohan. Okay, so sebelum itu, soalan untuk hari ini adalah berikan saya definisi daya impuls. Saya ulang, definisi daya impuls. So tulislah daya impuls ialah apa-apa-apa. Okey, dan soalan saya yang kedua adalah berikan saya definisi momentum. So jawablah momentum ialah apa. Okey, so kita masuk. Okey, seperti biasa sebelum kita masuk 4.2 aruhan elektromagnet, 4.2 aruhan elektromagnet dia punya ni, bukan arus aruhan. So kita tengok standard pembelajaran dia dahululah. Okey, so standard pembelajaran dia ada 4. Okey, menghuraikan aruhan elektromagnet dalam suatu dawai lurus dan juga solenoid. Okay, kita tengoklah apa itu dawai lurus, apa itu solenoid. Yang kedua, menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitud daya gerak elektrik aruhan. Okay, kita tengok. Okay, 3, menentukan arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Okay, yang keempat, mereka bentuk penjana arus terus dan penjana arus ulang alik. Okay, ilmu yang sedia ada yang perlu kamu ada. Pelik bunyi dia. Tak apalah. Okey, ada dua iaitu pertama adalah petua tangan kiri Fleming. Okey, petua tangan kiri Fleming sebab dalam subtopik ini kita akan guna petua tangan kanan Fleming. Okey, tapi benda yang sama saja, cuma kamu kena tukar tangan kanan saja. Okey, yang kedua adalah faktor-faktor yang meningkatkan magnitud daya. Kita belajar dalam subtopik 4.1 hari tu. Okey. Faktor-faktor ni pun saya dah kata dah hafal terus. Okey, sebab dia akan diguna pakai dalam semua subtopik dalam bab ini. Okey, kita tengok masuk 4.2 aruhan elektromagnet. Okey, gambar foto 4.4 menunjukkan seorang ahli muzik sedang memetik tali gitar bass elektrik. Okey, pickup gitar yang terdiri daripada 4 batang magnet dan gelung kuprum menghasilkan satu isyarat elektrik melalui aruhan elektromagnet. Okey, bagaimanakah aruhan elektromagnet dapat menghasilkan arus elektrik tanpa sel kering? Okey, kita tengoklah. Okey, macam mana arus elektrik boleh terhasil, okey, tanpa sel kering. Okey, bunyi macam magic. Okey, sebelum ini kita belajar kalau nak menghasilkan arus elektrik mesti ada bekalan kuasa, iaitu sel kering lah. Okey, tapi kali ini arus elektrik boleh terhasil tanpa sel kering. Okey, kita tengoklah macam mana ianya boleh terjadi nanti. Okey, so mengkaji aruhan elektromagnet pada satu dawai lurus dan solenoid. Okey, dawai lurus. So radas ni kamu boleh tengok sini lah, sepasang magnet magneto, rod kuprum dan galvanometer berpusat sifar yang peka ataupun multimeter digital. Okey, dan galvanometer berpusat sifar itu adalah dia seperti ini. Kamu boleh nampak gambar aja. Okay, sama je macam ammeter dengan voltmeter, tapi kalau kamu perhatikan dia punya jarum ni, kamu nampak jarum dia. Okey, berada di tengah. Okey, biasa kalau ammeter voltmeter jarum ni berada di belah kiri kan. Okey, kosong kat sini. Okey, untuk galvanometer kosongnya berada di tengah. Okey, itu galvanometer lah. Okey, kemudian dia punya ni dawai penyambung dengan klip buaya. Okey, so ada ini susunan radas dia. Kemudian kata kat sini nombor 2, pegang rod kuprum dalam keadaan yang pegun di antara kutub magnet seperti dalam rajah 4.16. Perhatikan bacaan galvanometer. Okey, so kita tengok dekat sini, dia pegang rod kuprum, dia pegun di antara kutub-kutub magnet. Okey, so dalam rajah 4.6. Perhatikan, so mula-mula dalam keadaan pegun. So disuruh perhatikan apa yang berlaku pada jarum galvanometer. Okey, kemudian nombor 3, gerakan rod kuprum dengan pantas dalam arah A seperti ditunjukkan dalam rajah 4.16. Kemudian ulang eksperimen untuk B, C dan D. Okey, pegang rod kuprum dengan tangan kiri anda. Okey, angkat magnet magnetol dengan tangan kanan. Gerakan magnet magnetol dalam arah A dan arah B dengan rod kuprum berada dalam keadaan pegun di antara kutub-kutub magnet. Okey, perhatikan. Okey, ini macam susah sikit yang tunjuk sebab kalau saya buat slide sebelum ini saya tak dengar rekod. So ini macam inilah saya explain. Okey, ini adalah kita panggil pandangan sisi lah. Okey, pandangan sisi. So ini magnet Manado, ini utara, ini selatan.
Okey, kita tahu okey, arah medan magnet akan pergi dari utara ke selatan. Okey, seperti inilah. Saya lukis dua je lah, tunjuk arah dia. Okey, so saya dulu guna warna hitam. Okey, ini adalah arah arus. So tadi tak cantik lah pula. Arah arus tadi saya pun tak perasan ke apa masuk ke keluar. Tapi tak apalah. So kita buat dia masuk sajalah. Okey, ini adalah arah arus masuk ke dalam kertas. Okey, so cara pertama dia tadi dia kata kita pegang dalam keadaan pegun. So kita pegang dalam keadaan pegun. So dia suruh kita tengok bacaan galvanometer macam mana. Okey, kalau kita pegang dalam keadaan pegun wayar itu, so bacaan galvanometer jarum galvanometer itu tidak akan bergerak. Okey, dia akan kekal dalam kosong. Okey, dia akan kekal dalam kosong dengan bacaan kosong. Kemudian apa berlaku kalau kita ambil wayar ini naik ke atas? Okey, kalau kita ambil wayar itu kita naik ke atas, bacaan galvanometer ini andaian saja ya, sebab saya pun tak tengok ada arah arus masuk ke arah arus keluar. So apa yang berlaku, ini contoh saja. Okay, tak semestinya jawapan saya ini betul ya. Saya ulang lagi ya, ini adalah contoh sahaja. Okey, tak semestinya jawapan saya betul. Okey, so bila kita ambil wayar itu kita naik ke atas, so kita boleh nampak kat sini arah daya itu okey telah memotong medan magnet. Nampak kan? Okey, dia terpotong. Jadi mungkin okey jarum galvanometer itu terpesong belah kiri. Okey. Belah kanan. Okey. Mungkin jarum galvanometer terpesong belah kanan. Okey. Kemudian apa terjadi kalau okey wayar ini pula kita turunkan dia ke bawah. Okey. Kita kembalikan ke tempat asal, kemudian kita turun belakang ke bawah. So apa yang terjadi? Jarum galvanometer akan terpesong sebelah kiri. Okey. Kenapa? Sebab pada arah yang bertentangan. Kalau laju dia sama, okey, laju kamu naik ke atas dan laju kamu turun ke bawah, ini dia adalah sama. Jadi dia punya darjah pesongan dia, okey, sudut pesongan dia adalah sama, cuma berbeza arah. Okey. Macam mana pula kalau kamu gerakkan ianya ke kanan? Okey. Jarum galvanometer tidak terpesong. Okey, jarum galvanometer tidak terpesong. Okey, kalau kamu gerakkan dia ke kiri juga, okey, jarum galvanometer juga tidak terpesong. Kerana apa? Kerana tiada berlaku pemotongan medan magnet. Okey, tiada berlaku pemotongan medan magnet. Okey, medan magnet tu apa? Yang ni lah. Okey, utara selatan ni. So kalau kamu tengok kiri kanan ini dia tidak memotong medan magnet, jadi arus tidak akan terhasil. Okey, galvanometer ni sebenarnya dia detek arus. Okey, fungsinya adalah untuk detek arus. Dan kebiasaannya arus yang kecil lah. Okey, kebiasaannya adalah arus yang kecil. So kamu kena ingat, kena terfaham, arus elektrik ini akan terhasil jika medan magnet kekal itu dipotong. Okey, kalau tak potong, arus tak akan terhasil. So arus ini apa kita panggil? Kita panggil inilah arus aruhan. Ini kita panggil sebagai arus aruhan, iaitu arus elektrik yang terhasil daripada pemotongan medan magnet. Okey, dia bukannya terhasil daripada apa kita panggil tu sel kering, sebab sel kering tidak ada. Arus aruhan syarat dia mesti tiada sel kering. Okey, kalau ada sel kering itu maksudnya arus elektrik biasa. Okey, kalau tiada sel kering itu adalah arus aruhan. So apa yang kamu kena faham dekat sini, kalau ada pemotongan antara wayar dengan medan magnet kekal, so arus aruhan akan terhasil menyebabkan galvanometer jarumnya terpesong. Okey. Ini lebih kuranglah apa yang saya cakap tadi tu. Okey. Yang B, okey, ini pula solenoid. Okey. So magnet bar solenoid sekurang-kurangnya 400 litan. So solenoid ni apa benda solenoid ni? Okey, solenoid ni adalah wayar lurus tadi. Okey, wayar lurus yang sama tadi kamu lilit. Kamu carilah pen ke pensel ke apa saja bentuk silinder, okey. Kamu lilit sebanyak, dalam kes ini 400 kalilah, sebanyak kata 400 lilitan. Okey, lagi banyak lilitan lagi bagus. Okey, lagi kuat dia punya arus aruhan.
Okay, dan galvanometer berpusat sifar yang peka atau multimeter digital. Okay. Bahannya adalah dawai penyambung dengan kelip buaya. Okey, sediakan susunan rajas seperti ditunjukkan dalam rajah 4.17. Okay, pegang magnet bar dalam keadaan pegun berhampiran dengan solenoid seperti yang ditunjukkan rajah 4.17. Okey, so kita letakkan magnet bar dalam solenoid. Nampak ini solenoid. Okey, diletakkan magnet bar dalam solenoid. So diperhatikan pesongan jarum galvanometer. Okay, pegang magnet akan pegang. Okay, tarik magnet bar daripada solenoid. Perhatikan pesongan jarum penunjuk galvanometer. Okay, yang 6. Pegang magnet bar dalam keadaan pegun. Gerakan solenoid mendekati dan menjauhi. Okay, yang kelima tadi disuruh tarik je. Okay, kemudian yang keenam, pegang magnet bar dalam keadaan pegun. Kemudian gerakan solenoid mendekati dan menjauhi. Okay, yang kelima ni kamu tarik je. Terus, okay, yang keenam kamu masuk keluar magnet bar ini ke dalam solenoid. Okay. Langkahkan jadual 44 untuk menandakan tik untuk arah pesongan jarum galvanometer. Okey, seperti tadi, okey, kalau magnet bar ini, okey, kita tahu dalam magnet bar ini, okey, ada apa kita panggil medan magnet kan. So, solenoid ini adalah wayar. Jadi, bila kamu masukkan magnet bar ini ke dalam solenoid, so kat sini kita akan kata akan berlaku pemotongan. Okey, akan berlaku pemotongan antara wayar solenoid ini dengan magnet bar. Okay, so bila ada pemotongan, so akan terhasillah arus aruhan. Okay, saya lupa juga cakap tadi. Okay, selain arus aruhan terhasil, okay, aruhan elektromagnet juga terhasil. Okay, dan juga daya gerak elektrik aruhan juga terhasil. Okay, semua yang ada aruhan semua akan terhasil lah. Okay, so ingat kalau ada arus aruhan maksudnya dia ada daya gerak elektrik aruhan, dia ada juga elektromagnet aruhan ataupun aruhan elektromagnet lah. Okey, dengan syarat mesti berlaku pemotongan antara medan magnet dengan wayar. Okey, dalam kes ni wayar ini solenoid lah. Sekarang kita tengok macam mana kita nak tahu pesongan itu ke kanan atau ke kiri. Okey, tapi berdasarkan gambar rajah ini pun saya tak berapa jelas dengan gambar dia. So saya pun susah nak cakap dia ke kanan ke dia ke kiri apa. Tapi saya rasa nanti ada gambar yang lebih jelas lah. Okey, so seperti tadi, okey, syarat untuk berlakunya untuk menghasilkan aruhan elektromagnet, arus aruhan ataupun DGE aruhan, okey, mana-mana, okey, kalau mana-mana lah tiga-tiga itu akan terhasil. So perlu berlaku pemotongan antara medan magnet dengan wayar pada solenoid. So kalau kita tengok kat sini, okey, keadaan magnet bar dan keadaan solenoid, so dulunya pegun, so tiada pergerakan. Jadi bila tiada pergerakan, okey, jarum galvanometer tidak akan terpesong, so dikekal pada sifar. Okey, sebab tiada pergerakan. Okey, yang ini pula, okey, bergerak ke dalam solenoid. Okey, bergerak ke dalam solenoid. Okey, dia bergerak ke dalam solenoid. So kat sini kita boleh cakap, okey, apabila ini berlaku, kalaulah yang merah ini adalah kutub merah selatan, tak silap saya. Okey, merah ini adalah kutub selatan. Okey, so kalau kita bawa masuk ke dalam, okey, hujung solenoid ini, okey, hujung bahagian ini, okey, bahagian solenoid ini akan menjadi kutub utara. Okey, kalau kamu bergerak masuk ke dalam, ini akan jadi kutub utara ke? Gerak masuk, oh sorry, selatan ya, sorry kelas, selatan salah. Okey, dia akan jadi selatan. Saya explain lagi. Sebab ada lagi dekat slide lepas ni. So kalau kamu bergerakkan solenoid masuk, gerak solenoid pula. Magnet bar ini digerakkan masuk ke dalam solenoid. Kalau ini adalah hujung ini adalah kutub selatan, jadi bahagian solenoid yang warna merah ini pun akan jadi kutub selatan. Okey. So andai kata itu berlaku kalau pesongannya adalah kita beranggapan, sebab saya pun tak pasti gambar rajah ini tidak jelas. So kita beranggapan yang pesongan jarum galvanometer ini adalah negatif. Okey, ini anggapan saja ya. Okey. So kalau dia bergerak keluar dari solenoid, okey. So kalau bergerak keluar dari solenoid, kalau ini selatan, okey, kalau kita gerak keluar, kutub ini akan jadi kutub utara. So pesongan jarum galvanometer itu akan ke kanan. Okey, dia terbaliklah. Kalau masuk ke kiri, kalau keluar ke kanan. So kamu kalau keluar masuk, dia ke kiri kanan lah. Okey. So
sekarang dikata keadaan magnet bar dalam keadaan pegun. Okey. Solenoid itu yang bergerakkan. Solenoid itu bergerak mendekati bar. So, benda yang sama. Okey. Bar tu selatan. So, solenoid itu mendekati. So, kalau dia mendekati, okey. So, sama saja seperti solenoid ini bergerak ke dalam. So, dia akan bagi bacaan yang sama iaitu ke kiri. Okey. Kalau kita buat sebalik, bergerak menjauhi. So, dia akan jadi ke kanan. Okey. So, itu cara basic dia lah. Kamu kena tahu dia akan terbalik. Itu saja. Okey. Macam mana baca nanti kita tengok. Saya rasa ada dalam surat lain. Ni ada. Okey, so kita tengok dekat sini. Apabila sebatang dawai kupum itu digerakkan melintasi flux magnet, suatu daya gerak elektrik biji terarus dalam dawai itu akan terhasil lah. Okey. Fenomena ini dipanggil sebagai aruhan elektromagnet. Okey. Jika dawai itu disambung menjadi lidah yang lengkap, ini menunjukkan arus aruhan terhasil dan daya gerak elektrik terarus juga daya juga terarus dalam dawai jika magnet itu digerakkan ke atas dawai yang pegun seperti yang ditunjukkan ke atas ke arah dawai yang pegun seperti yang ditunjukkan dalam rajak 41.9. Apa benda dah saya baca ni. Okey, so kita tengok sajalah. Okey, seperti saya kata tadi, ini adalah hukum genggaman, pula. Hukum tangan kanan Fleming. Okey. Minggu lepas kita belajar ataupun 2 minggu lepas saya kita belajar tangan kiri Fleming. So kita belajar minggu ini. Okey, untuk kali ini kita tengok hukum tangan kanan Fleming. Okey, benda yang sama. Okey, jari ibu jarinya adalah arah daya. Okey. Sebelah dia jari telunjuk ya. Okey, jari telunjuk ini adalah kutub utara selatan. Kuku kamu ini adalah kutub selatan. Okey, manakala jari tengah kamu ini adalah arah arus. Okey, bezanya dengan tangan kiri Fleming. Kalau tangan kiri Fleming kita ada arus, kita ada arah medan magnet, kita nak cari daya. Okey, tapi kalau tangan kanan Fleming kita ada daya, kita ada arah medan magnet. Okay, kita nak cari arah arus. Okey, so kita tengok dekat sini. Keluarkan tangan kanan kamu. Okey, so buatlah tangan kanan kamu, tangan kanan Fleming macam mana. Okey, make sure semua setiap jari tu mesti 90 darjah. Okey, so arah daya ke atas. So ibu jari kamu ke atas. Okey, lepas tu utara selatan. So betul lah kuku kamu tu adalah arah selatan. So kamu tak perlu ubah kedudukan tangan kamu. Okey, kamu akan nampak bahawa arus ini adalah arus yang keluar daripada kertas. Okay, kita pandang dari sini. Kita buat pandangan dari arah sini lah. Pandangan kita dari sini. Kedudukan mata kamu dekat sini. Okay, kamu pandang dari arah sini. Okay, arah wayar tu. Okay, arah wayar lurus itu. So, kalau kita tengok sini. So, arah arus kita boleh nampak adalah masuk ke dalam kertas. Keluar daripada kertas. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, bacaan galvanometer ini, okay, jarum galvanometer ini terpesong pada arah bertentangan. Okay, bertentangan dengan arus aruhan. Arus aruhan tadi kalau kamu tengok masuk macam ni kan. Okay, arus aruhan kamu tengok. Okay, dia akan masuk. Keluar daripada kertas. Okay, masuk sini. Lepas tu, keluar kat sini. Tapi kita boleh tengok kat sini. Bacaan galvanometer, okay, adalah pada arah yang bertentangan. Okay. So, kamu jangan risau. Itu just bacaan saja yang berbeza. Okay, tak ada efek. Cuma kamu kena tahu arah pesongan jarum galvanometer adalah berlawanan dengan arah arus aruhan. Okay, dia adalah arah jadi berlawanan. Dia tak sama arah. Okay, dia mesti berlawanan. Okay, sama juga yang kat sini. Okay, so gunakan tangan kanan Fleming kamu. So, sekarang kat sini. Ini magnet bergerak ke bawah lah kot. Oh sorry, ini magnet manadur ini yang bergerak. Okey, magnet manadur ini yang bergerak. Okey, tapi so dia bergerak ke atas. So secara logiknya memang dawai ini akan bergerak ke bawah lah. Okey, dawai itu bergerak ke bawah. Kenapa dawai ini bergerak ke bawah? Okey, sebab magnet ini bergerak ke atas. Okey, seolah-olah macam wayar ini akan bergerak ke bawah lah. Okey, so guna tangan kiri Fleming. So daya kali ini ke bawah. So kamu kena pusingkan tangan kamu.
Okay, pandangan mata kamu still sama daripada belah sini ya. Okay, pandangan mata kamu masih lagi sama daripada arah sini. So, pusingkan tangan kamu sekarang sebab arah daya ke bawah. So, ibu jari kamu mesti tunjuk ke bawah. Okay. So, utara, selatan. Okay, betul. Kamu tak perlu ubah. Okay. Manakala dia punya arah arus sekarang adalah masuk dalam kertas. So, kamu tengok. Okay, dia masuk dalam kertas. Okay, arah arus masuk dalam kertas. Tapi, pesongan wayar galvanometer adalah ke arah kanan. Okay, berlawanan dengan arah arus tadi. So, arus ni masuk kertas. Okay, keluar kat sini, masuk balik. Okay. Okay. Okay, begitu juga dengan apa kita panggil ni, solenoid. Okay, apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati atau menjauhi sebuah solenoid, lilitan solenoid akan memotong garis medan magnet, maka aruhan elektromagnet terhasil dari suatu daya gerak elektrik teraruh. Okay, merentasi solenoid seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.20. Rajah 4.21 menunjukkan hujung solenoid disambung kepada galvanometer untuk menjadi litar yang lengkap. Daya gerak elektrik teraruh akan menghasilkan arus aruhan dalam litar dan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Okey, so ini seperti saya terangkan tadi. Okey, bila magnet bar, okey, memasuki dalam solenoid, so medan magnet bar ini akan memotong lilitan solenoid ini. Okey, jadi bila dia terpotong akan menghasilkan, first kali dia terhasil adalah aruhan elektromagnet ataupun elektromagnet aruhan. Okey, apa maksudnya kat situ? Okey, by right pada kamu dah tahu dah elektromagnet itu maksudnya wayar ini akan jadi, solenoid ini akan jadi magnet sementara. Okey, magnet sementara. Okey, wayar ini, solenoid ini akan jadi magnet sementara. Okey, bila dia jadi magnet sementara, bila jadi aruhan elektromagnet, so dia akan menghasilkan daya gerak elektrik. Bila daya gerak, dia akan menghasilkan daya gerak elektrik aruhan. Okay, kamu jangan lupa perkataan aruhan tu. Okey. So apabila daya gerak elektrik aruhan terhasil, okey, arus aruhan akan terhasil. Okey. So yang ini dalam kes ini saya rasa gambarnya merujuk kepada dia masuk. Okey, so dia masuk ini utara. So bila masuk, so kutub yang dekat sini pun akan jadi utara. Okay, ini akan jadi selatan. Okey. Ini jadi utara. Okey, sebab dia masuk. Okey. Kenapa dia jadi macam tu nanti saya explain lah. Okey, ada kat situ tak silap saya lepas ni hukum Lenz. Okey. So utara ini dia nak masuk. Okey. So bila nak masuk, so ini akan jadi kutub utara, hujung ini akan jadi kutub selatan. Okey. Dan saya pun tak pasti kenapa genggaman tangan kanan tak diajar. Jadi saya buat assumption mungkin ada belajar lah. Okay, ada belajar masa kamu form 1, form 2, form 3. Okay, mungkin kalau dulu masa form 5 memang belajar dua. Tangan kiri flaming, tangan kanan flaming dengan hukum genggaman tangan kanan. Okay. Tapi sebabkan tak belajar hukum genggaman tangan kanan, saya buat assumption bahawa kamu ada belajar itu semasa kamu form 3. Okay. So, dengan menggunakan hukum genggaman tangan kanan, so kita dapat tahu arah arus lah. Okay, arah arusnya adalah seperti ini. Okay, adalah arah lawan jam. Okay, arah lawan jam. So kita nampak kat sini galvanometer ini terpesong pada arah yang bertentangan. Pada arah arus dia ke kiri lah lebih kurang. Okay, arah arus tu ke kanan tapi dia pergi ke kiri. Okay, so kita tengok definisi dia. Okay. Aktiviti 4.10 menunjukkan bahawa DGE aruhan dihasilkan apabila terdapat gerakan magnet dan konduktor mendekati atau menjauhi antara satu sama lain yang menyebabkan pemotongan garis medan magnet. Okay, ini maksudnya untuk menghasilkan daya gerak elektrik aruhan, okay, mesti terhasil pemotongan garis medan magnet. Okay. Aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE aruhan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan suatu medan magnet atau apabila konduktor itu berada dalam keadaan magnet yang berubah. Okey, berada dalam medan magnet yang berubah. Apa maksud dalam medan magnet yang berubah? Okey, maksudnya macam dalam contoh solenoid ini. So, jadi ini utara, ini selatan. Kalau kita masukkan, kalau kita keluarkan, ini akan jadi selatan, ini akan jadi utara. So, kalau kita keluar masuk, so kutub utara dengan selatan ni akan saling bertukar. So, berlakulah perubahan medan magnet. So, kita kata kat bawah ni lah. So, kena hafal lah aruhan elektromagnet. Okay. Dia punya apa kata point dia, saya tengok sini ya.
Ini boleh penghasilan DGE arohan. Arohan mesti ada. Kalau bercerita tentang arohan elektromagnet, perkataan arohan itu mesti kamu tulis. Okey, penghasilan arohan elektromagnet ada gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet. Okey, ini saya rasa dia punya keyword lah. Okey, penghasilan daya gerak elektrik arohan apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan suatu medan magnet. So, itu adalah definisi bagi arohan elektromagnet. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya gerak elektrik arohan. Okey. Ajar 4.22 menunjukkan sebuah lampu arohan buatan sendiri oleh seorang murid. Dia mendapati bahawa LED menyala dengan kelajuan yang berbeza apabila magnet di dalam pipe PVC digoncang dengan kelajuan yang berbeza. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi magnitud daya gerak elektrik? So, kalau kat sini, dalam kes ini, situasi ini sudah nampaklah kelajuan. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi. Okay? Kelajuan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi magnitud daya gerak elektrik arohan. Okey, laptop saya hang. Dah kot. Okey, saya ulang. Saya takut tak direkam tadi apa yang saya cakap. Okey, so dalam kes ini, faktor-faktor yang mempengaruhi, okay, dari kes apa yang pelajar ini dapat, okay, kelajuan ini adalah antara faktor yang mempengaruhi magnitud daya gerak elektrik. Maksudnya, kelajuan tu apa maksud dia? Okey, maksudnya selaju mana magnet bar ini kamu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Okey, kalau kamu masuk slow, lambat, manja gitu je. Okey, so by logic lah kamu boleh fikir arus arohan yang terhasil adalah kecil. Kalau kamu keluar masuk laju-laju, so arus arohan yang terhasil adalah besar. Okey, dalam kes inilah. Okey, so kita tengok kat sini. Mengkaji faktor yang mempengaruhi magnitud daya gerak elektrik. So, dua buah solenoid masing-masing dengan 400 dan 800. So, kita nampak kat sini. 400 dan 400 ini adalah, maksudnya dia nak kaji faktor dari segi bilangan lilitan. Okay, nak kaji faktor dari segi bilangan lilitan. Okay, so eksperimen yang sama. So, kamu just ada solenoid. Okay, kamu masukkan magnet bar. Okay, magnet bar ke dalam solenoid. Okay. Mula-mula kamu guna solenoid yang ada 400 lilitan, kemudian kamu guna ganti solenoid 400 dengan 800 lilitan. So, yang akan mendapatkan bacaan galvanometer yang tinggi adalah yang 800. Okay, semakin banyak bilangan lilitan, semakin tinggi arus arohan. Okay, kat sini kita nampak dia kaji dari segi bilangan magnet. Okay, kelajuan magnet dengan bilangan lilitan solenoid. Okay, so kita tengok dulu yang pertama. Okay, bilangan magnet 1, kelajuan magnet perlahan. Okay, bilangan lilitan solenoid 400. Okay, so kalau kat sini kita boleh tengok magnet pun 1, maksudnya medan magnet tidak kuat. Kelajuan magnet perlahan. Okay, bilangan solenoid pun paling rendah. Jadi kita boleh kata sekarang pun kata ini adalah bacaan paling rendah lah. Okey, ini menjadi bacaan paling rendah. Okey. Saya tak dua lah anak panah menunjukkan dia paling rendah. Okey, yang seterusnya. Okey. 1 bilangan magnet. Okey, kemudian kelajuannya magnet adalah pantas. Okey. Bilangan lilitan solenoid adalah 400. Jadi dia lebih tinggi lah. Okey, lebih tinggi berbanding yang atas tadi. Okey, dia lebih tinggi berbanding yang atas tadi. Okey. So, kita tengok sini dia ada 1 magnet. Okey. Kelajuannya pula perlahan. Okey, kemudian bilangan lilitannya banyak. Okey, so kita boleh buat assumption bacaannya mungkin lebih kurang lah dengan yang nombor 2 tadi. Okey, sebab faktor yang pengaruhi hanya satu saja. Ini kelajuan, ini 800. Apa dia punya bilangan lilitan yang banyak. Okey, macam dengan untuk yang bacaan yang keempat, so dia guna 2 magnet. So 2 magnet maksudnya kekuatan medan magnetnya lebih besar. Okay, kelajuan magnet adalah perlahan. Okey, tak apa, perlahan. Bilangan lilitan eksternal adalah 400 yang paling banyak. So kita boleh kata ini akan dapat bacaan paling tinggi. Okey, ini akan mendapat bacaan yang paling tinggi. Okey, sebab apa? Sebab magnet dia banyak. Okey, bilangan lilitan solenoid pun banyak. Okey, kalau lah ada bacaan yang kelima, okay, bilangan magnet ada 2. Kelajuan magnet adalah laju. Bilangan lilitan adalah 800. So, semua paling tinggi. So, bacaan kelima itu nantilah akan mendapat apa?
purata yang paling tinggi. Okay, so senang saja faktor-faktor ini. Kalau bilangan magnet ni banyak, maksudnya merujuk kepada medan magnet, kekuatan medan magnet. Maksudnya kekuatan medan magnet adalah besar. Okay, kelajuan magnet ni maksudnya kelajuan magnet adalah keluar masuk kelajuan, biasanya digunakan perkataan kelajuan relatif. Okay, kalau kelajuan relatif itu tinggi, jadi bacaan galvanometer pun akan jadi tinggi. Okay, bilangan lintang solenoid pun sama. Kalau bilangan lintang solenoid ini besar, okay, banyak, jadi bacaan galvanometer pun akan jadi tinggi. Kiranya semuanya berkadar langsung lah. Bilangan magnet berkadar langsung, kelajuan magnet pun berkadar langsung, bilangan lintang solenoid pun berkadar langsung. Semua berkadar langsung dengan bacaan galvanometer. Okey, so keputusan 4.11 menunjukkan bahawa magnitud DGE arohan dipengaruhi oleh kelajuan gerakan relatif antara magnet dan konduktor, bilangan lintang solenoid serta kekuatan medan magnet. Okey. Laju gerakan relatif antara dawai lurus dengan magnet DGE arohan DGE arohan bertambah apabila laju gerakan relatif bertambah, kekuatan medan magnet bertambah. Sudah saya cakap tadi lah. Okey. Bagi gerakan relatif antara solenoid dengan magnet, DGE arohan bertambah apabila laju gerakan relatif bertambah, bilangan lintang solenoid bertambah, kekuatan medan magnet bertambah. Okey, apa yang saya cakap tadi itulah. Okey, yang atas ini dia merujuk kepada dawai lurus. Okey, dawai lurus tak ada lilitan. Okey, sebab tu dekat solenoid ni ada cerita pasal lilitan. Okey, dawai lurus tiada lilitan, jadi sebab tu dia ada 2 poin saja. Okey, laju bertambah dengan kekuatan medan magnet bertambah. Untuk solenoid sebab dia ada lilitan, so dia ada laju bertambah, lilitan bertambah, medan magnet bertambah. So 3 faktor ini kamu kena hafal lah. Sepatutnya kamu dah hafal lah masa subtopik 4.1 lagi. Okay, magnitud DGE akan bertambah jika lebih banyak garis medan magnet dapat dipotong dalam satu masa tertentu. Hukum Faraday, so kena hafal. Hukum Faraday. Dalam bab ini ada, subtopik ini ada 2 hukum. Hukum Faraday dengan hukum Lenz. Okay, so hukum Faraday menyatakan bahawa magnitud DGE arohan berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okay, so masuk kat sini faktor-faktor yang mempengaruhi DGE arohan, bacaan DGE arohan, itu adalah hukum Faraday. Kalau ditanya pasal faktor-faktor, faktor-faktor yang meningkatkan bacaan DGE arohan ataupun bacaan arus arohan, itu automatik itu adalah hukum Faraday. So, kat sini dia punya keywordnya adalah DGE arohan berkadar terus kadar pemotongan. Mesti sebut kadar pemotongan flux magnet. Flux magnet tu kalau in case kamu lupa flux magnet tu apa? Flux magnet itu adalah garisan lah. Garisan-garisan medan magnet tu. Kan medan magnet kita lukis dalam bentuk garisan kan. So garisan-garisan itu adalah flux magnet. So ini adalah hukum Faraday. DGE arohan berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okey, kita tengok sini arus arohan, arah arus arohan dalam dawai lurus dan solenoid. Okey, baru cerita rupanya. Saya dah cerita tadi dah. Okey. So, anda telah memerhatikan bahawa arah arus arohan berubah apabila terdapat perubahan dalam arah gerakan relatif antara konduktor dengan magnet dalam aktiviti 4.10. Jalankan pula aktiviti 4.12 dan 4.13 untuk mengkaji arah arus arohan dalam dawai lurus dan solenoid. Okey. So, benda yang sama. Okay, ini contoh dia. Okay, saya tak explain lah dia punya prosedur. So, kat sini kita dapat galvanometer. Okay, so ingat ini guna tangan kanan. Okay, kita guna tangan kanan. Okay, so apabila kita panggil tu wayar itu ke atas itu dilabelkan sebagai A. Okay, dilabelkan ke atas itu sebagai A. Okay, so kita guna tangan kanan. Okay, ibu jari kamu ke atas. Okay, ingat pandangan mata kamu. Okay, pandangan mata kamu mesti dari sini. Okay, mesti pandang wayar ini. Okay, so apa kita panggil ni? Okay, ibu jari kamu ke atas itu adalah arah daya. Okay, so utara selatan. Okay, so tak ada perubahan. Utara selatan. Okay, kubu kamu ada di selatan. So kat sini kita nampak arus ini adalah arus yang keluar daripada kertas. So arus itu akan mengalir daripada Y ke Z. So arus itu mengalir Y ke Z. Z pula X.
Okay, Y ke X. So, dia mengalir Y ke X. So, galvanometer ini akan terpesong ke belah kiri. Okay, galvanometer akan terpesong sebelah kiri. Okay, so saya ulang. Okay, apabila wayar dinaikkan ke atas, so arus mengalir daripada Y ke X. So, kamu nampak sini ada Y. Okay, ada X. Okay, so bila masuk Y ke X, so kita nampak di dalam sini. Okay, so arah arusnya kalau ikutkan ini, arah arusnya adalah ke kanan. Jadi arah galvanometernya akan terpesong ke kiri lah. Jarum galvanometer akan terpesong belah kiri. So automatik lah. Kalau B kamu tak payah buat pun tak apa, tak payah pakai tangan kanan flaming pun tak apa, automatik dia akan jadi terbalik. So bila wayar itu diturunkan ke bawah, so arus mengalir daripada X ke Y. Okay, pesongan jarum galvanometer akan ke kanan. Okay, dia akan terbalik. Tak percaya, kita check lah. Okay, kita check guna tangan kanan flaming. So sekarang daya ke bawah, utara, selatan. So betul lah, arah arus adalah X ke Y. So kita nampak sini X ke Y. So betul lah, dia akan terpesong, jarum galvanometer akan terpesong ke belah kanan. Okay, dah tulis kat sini dah keputusannya. Saya pun dah bagi tahu dah apa tadi. Okay, so tak ada masalah. Okay, kalau kamu ada masalah bagi tahu saya, sebab agak sukar untuk ajar bab ini. Okay, kalau kamu malu lagi saya, kamu carilah kat mana-mana internet, YouTube ke apa ke. Saya rasa ada lagi penjelasannya dalam bentuk video yang lebih mudah lah. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, petua tangan kanan flaming. So masih sama. Ibu jari ini gerakan dawai ataupun arah daya lah. Okay, jari telunjuk adalah medan magnet. So bilang unjuk ini adalah kutub selatan, ini utara lah. Kuku kamu ni sentiasa menunjuk ke arah selatan. Jari tengah ini adalah arus saluran apa yang kita nak cari. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, petua tangan kanan flaming untuk menentukan arah arus. So actually sama je juga tadi. Ini arah. Okay, pandangan mata kamu adalah di sini. Okay, mesti pandang wayar ini. Okay, mesti pandang wayar ini. Okay, so kalau kita nak lukis, so kita boleh lukis. Saya lukis cincang-cincang sajalah. Okay, ini selatan, ini utara. Okay, ini adalah arah arus. Okay, so pandangan macam ni lah. Arus ini adalah dawai. Okay, yang bulat ini adalah dawai. So kita guna tangan kanan flaming. Arah daya ke atas. So dayanya ke atas, ibu jari ke atas. So ini adalah F lah. Okay, so utara selatan. So kena ni arus ini keluar daripada kertas. So kalau keluar daripada kertas, simbolnya adalah titik kat sini. Okay, so jarum galvanometer kat dalam kes ini terpesong ke belah kiri. Okay, kalau kita ubah. Okay, kalau kita ubah daya itu ke bawah, sudah akan jadi terbalik lah. Ini akan jadi arah arus masuk dalam kertas. Okay, dan terpesong belah kanan. Okay, untuk soalan darjah sebelah ni pula, okay, sebenarnya sama saja. So bila magnet ini digerakkan ke bawah, okay, automatik lah. Okay, wayar ini seolah-olah seperti kamu tolak naik ke atas. So dapat result yang sama saja. Okay. Okay, yang ini kita tengok. Mengkaji arah arus aruhan dalam solenoid. Okay, so magnet bar dan galvanometer berpusat sifar. Okay, sama saja. So ini kutub. Dia kat sini mendekati menjauhi. Yang ini pun mendekati menjauhi. Okey. So bila dia dekat, so ini utara. Okey, bila dia dekat, kutub kat sini dia akan berubah. So bila dia dekat, kena ingat bila dia dekat, dia pun akan jadi kutub yang sama. Dia pun akan jadi kutub utara juga. Okey, bila dia dekat, dia akan jadi kutub utara. Okey, dia macam, boleh kata dia macam kamu dengan crush kamu lah. Okey, boleh kata dia macam kamu dengan crush kamu. Okey, bila kamu approach crush kamu menolak. Okey, so sebab itu kutub dekat sini akan jadi kutub utara, kutub yang sama.
Kalau sini kutub selatan, dia akan dekat juga. Ini bahagian sini akan ubah. Bahagian sini dia akan ubah jadi kutub selatan juga. Okey. Dia macam saya kata tadi, macam kamu dengan crush kamu. Okey. Bila kamu nak menghampiri crush kamu menolak. So, apa terjadi? Ini akan jadi kutub yang sama. Okay? Jadi akan jadi kutub utara. So, kalau itu adalah kutub utara. Okay. Arah arusnya. Ini pada gambar tangan kanan. Okay. Arah arusnya akan menjadi seperti ini. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Okay, maksudnya. Okay, ini arah arus dia. Okay. Ini adalah arah arus dia. Kalau ini adalah masuk ke dalam galvanometer, masuk ke dalam magnet bar, dia masuk ke dalam solenoid. Okay. Menggunakan genggaman tangan kanan. Okay. Genggaman tangan kanan tu apa benda? Kamu buat tanda good. Okay. Kamu buat tanda good. Okay. So, ibu jari kamu itu adalah utara. So, letaklah ibu jari kamu ni dekat sini. Area sini. Okay. Area sini. Jari kamu yang 4 itu tadi, itu adalah arah arus. So, seperti kamu genggam dia. So, kamu boleh nampak arah arus itu datangnya dari bawah ini. So, bila kamu lengkapkan, so dapatlah seperti ini. So, jarum galvanometer akan terpesong sebelah kiri. Okey. So, kalau dia menjauhi, jadi terbaliklah. Okey, bila dia menjauhi, dia akan jadi terbalik. Okey. Yang solenoid sebelah tu apa untuk B tu? Oh, dia kutub selatan. Okey, kalau ini pula, okey, kutub selatan. Okey, kalau dia mendekati, so ini pun akan jadi kutub selatan lah. Kamu dekat dengan crush kamu tak suka kamu. So, dia akan menolak. Okey, so kutub mesti sama. So, kalau yang macam ini, kita guna genggaman tangan kanan juga. Okey, so arah arus sekarang jadi macam ini. Ke bawah. Ke bawah. So, macam ini. Macam ini. So, dalam kes ini, arah arusnya, so galvanometer akan terpesong ke belah kanan. Okey. Jarum galvanometer akan terpesong ke belah kanan. So, kita boleh isilah jadual ni. So, utara. So, bila mendekati. Okey, dia mendekati. Okey, pesongannya akan jadi ke kiri. Okey. Bila menjauhi, dia akan jadi ke kanan. Kekutupan magnet pada hujung solenoid A. So, ini akan jadi utara. Okey, ini akan jadi selatan. Okey. Untuk yang ini pula, yang selatan, kutub selatan mendekati. So, kita tengok ni, kutub selatan mendekati. Okey. Apa kita panggil ni? Arah pesongannya akan ke kanan. Okey. So, dia akan jadi kutub selatan lah. Okey, bila dekat. Bila menjauhi, bahagian A itu akan jadi kutub utara. Okey. Pesongan jarum galvanometer akan ke kiri. Okey. Itu saja untuk yang ini. Dalam subtopik ini, 4.1, 4.2 memang tak ada pengiraan. Semua explanation sahaja. Okey, kalau tak silap saya lah dulu macam tu. Sekarang saya tak pasti. Yang hanya ada pengiraan bila masuk transformers nanti. Okey, so tengok kat sini. Okey, hukum lens. Okey, kita kat sini hukum lens. So, apa itu hukum lens? Okey, hukum lens menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Okey, so ini adalah definisi hukum lens. Okey, arus aruhan mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet. Okey, so macam kena hafal semua jugalah. Okey, tak ada singkatnya. Okey, so hafallah hukum lens tu apa. Okey, tapi senang nak tahu hukum lens tu apa. Kamu nampak gambar seperti ini. So, automatik ini adalah hukum lens. Okey, automatik ini adalah hukum lens. Okey. So, kita tengok dekat sini. First, kita tengok kutub. So, bila mendekati, ini kutub utara. So, automatik ini pun akan jadi kutub utara.
Okey. Bila kamu nak dekat crush kamu boleh nampak dekat sini. Magnet ni kamu, okey. Yang solenoid ini adalah crush kamu. So bila kamu nak dekat crush kamu tak nak dia tolak. So dia akan jadi kutub utara. Bila kamu dah give up, okey, kamu dah give up, kamu pun nak belah macam tu, so automatik crush kamu tiba-tiba terpikat pada kamu. So dia akan jadi kutub yang berlainan. Okey. Dari segi analoginya macam itulah. Okey, dari segi analoginya seperti itu. Okey, ini semua saya dah terangkan tadi dalam slide sebelum ini. So saya tak terangkanlah. Okey. Saya tak terangkan lagi, tapi kamu tengoklah. Kalau kamu tak faham, bagi tahu saya. Nanti saya terangkan balik. Okey. Penjana arus terus dan penjana arus ulang alik. Okey, ini antara yang jarang keluar SPM dah. Okey, dulu. Gambar foto 4.5 menunjukkan penjana elektrik kincir angin yang mengaplikasikan aruhan elektromagnet untuk menghasilkan DGE aruhan. Terdapat dua jenis penjana arus terus dan penjana arus ulang alik. So, apakah prinsip kerja penjana arus? Okey. Untuk SPM selama ni macam jarang lah. Okay, sangat-sangat jarang untuk keluar arus. Okay, kalau kamu ingat 4.1 pun ada darjah. Okay. Itu pun memang jarang lah nak keluar. Okay, sangat jarang nak keluar. Ini pun saya rasa sepanjang sebab saya biasa fokus pada paper 2 dengan paper 3. Okay, memang tak pernah keluar paper 2 lah. Okay, mungkin paper 1 pernah. Okay. So, kita tengok dekat sini. Ni dia explain. Okay. Secara overallnya, apa yang kamu perlu tahu, kalau penjana arus terus, okay, dia ada satu sahaja berus karbon dengan commutator kat sini. Okay, macam commutator yang macam gelang ni kan, satu saja. Kalau arus alik, dia ada dua. Okay. Ini kamu boleh tengok sendirilah. Saya rasa ni lah. Kamu boleh scan dalam buku teks kamu ni. Tengok sendirilah apa benda yang dia explain kan. Okey, penjana arus terus, saya skip yang ni ya. Penjana arus terus, penjana arus ulang alik, so ada perbezaan, ada persamaan. So dari segi persamaan, okay, kedua-duanya menggunakan aplikasi aruhan elektromagnet. Maksudnya, kedua-duanya tidak menggunakan apa kita panggil sel kering ataupun bekalan kuasa. Okey, yang kedua, gegelung diputarkan oleh daya luar. So daya luar tu kamulah, kamu yang pusingkan dulu untuk yang first tu. Okey, gegelung memotong flux magnet. Okey. So, bila gegelung memotong flux magnet, DGE teraruh di dalam gegelung. So, bila DGE teraruh dalam gegelung, so akan menghasilkan arus aruhan. Itu kamu kena tahulah. Okay. Bila DGE teraruh dalam gegelung, so arus aruhan akan terhasil. Okay. Perbezaannya, hujung gegelang disambung pada commutator gelang terbelah. So, kamu nampak kat sini. Okay. Commutator terbelah. Okay. Dua bahagian commutator saling bertukar sentuhan dengan berus karbon pada setiap separuh putaran. Okay. Separuh putaran itu maksudnya DC ini akan pergi ke bahagian BA. BA ini akan pergi ke bahagian DC. Okay. Itu maksudnya separuh. Separuh tu. Bolehlah separuh. Kalau satu putaran, dia akan dapat macam ni balik lah. Okay. Output ialah arus terus. Okay. Manakala untuk perbezaan hujung gegelung untuk penjana arus alik, hujung gegelung disambung kepada dua gelang gelincir. So, nampak di sini ada dua gelang gelincir. Okey. Gelang-gelang gelincir sentiasa bersentuhan dengan beras karbon yang sama. So, sentiasa bersentuhan. Yang ini dia tak bersentuh, dia saling bertukar-tukar. Okey. So, outputnya adalah arus ulang alik. Okey. So, ini pun tak apalah. So, buat praktis formatif 4.2. Okay, ada 3 soalan. So, jawab ketiga-tiganya. So, agak sukar. So, tak apalah. Cuba jawab sahaja. Okay. So, hantar macam biasalah. Nanti saya WhatsApp dalam grup. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So, saya harap kamu masih bersemangat lah. Ini PDPR yang terakhir sebelum kamu cuti. Okay, kamu akan cuti minggu hadapan. So, ini adalah PDPR terakhir sebelum kamu cuti. Lepas cuti, saya dah tahu apa berlaku. Okay, kita tunggu dan lihat sahaja. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, sekian. Terima kasih.